Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda di dalam subjek Sains Sukan tingkatan 4 untuk bidang 3 iaitu pengenalan sains pergerakan. Pada kali ini akan dibincangkan tentang unit 3.8 iaitu pembelajaran kemahiran motor. Pada akhir bab ini, murid dapat menerangkan tahap kognitif, tahap gabungan dan tahap autonomi dalam pembelajaran kemahiran motor, dapat menerangkan perbezaan antara praktis spesifik dengan praktis variasi dan dapat menilai kesan praktis spesifik dan praktis variasi terhadap pemerolehan kemahiran motor. Okey, untuk pembelajaran kemahiran motor, ia berfokuskan kepada perubahan dan peningkatan kemahiran motor. Menurut McGill 1989, pembelajaran motor didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mempamerkan perubahan dan peningkatan yang kekal dalam kemahiran motor, hasil daripada praktis atau pengalaman. Oleh itu, yang kejayaan mencapai objektif kemahiran motor dapat dilakukan dengan praktis dan pengalaman yang konsisten. Tahap pembelajaran kemahiran motor. Setiap proses pembelajaran sesuatu kemahiran motor akan melalui pelbagai peringkat tertentu. Ada beberapa model yang dikemukakan bagi menggambarkan peringkat pencapaian sesuatu kemahiran motor. Model yang agak mudah difahami ialah model yang dikemukakan oleh Fitz dan Posner pada tahun 1957. Berdasarkan model ini, tahap pembelajaran kemahiran motor adalah tahap kognitif, tahap gabungan dan tahap autonomi. Info. 3 tahap pemerolehan kemahiran motor dipengaruhi oleh 2 pemboleh ubah iaitu praktis dan maklum balas. Okey, tahap kognitif. Tahap ini merupakan peringkat permulaan atau peringkat yang paling rendah dalam proses pembelajaran sesuatu kemahiran motor. Pada tahap ini, atlet memerlukan arahan yang jelas bagi melakukan kemahiran yang terlibat. Istilah lisan merujuk kepada arahan yang disampaikan oleh jurulatih atau pengajar. Istilah kognitif pula merujuk kepada tafsirat atlet tentang maksud arahan yang diterima daripada jurulatih atau pengajar tadi. Pada peringkat ini, atlet masih dalam proses menguasai kemahiran asas yang terlibat. Sebagai contoh, dalam permainan badminton, atlet di peringkat ini sedang dalam proses menyesuaikan teknik memegang raket dengan tahap keselesaan masing-masing. Atlet belajar mengenal fasa-fasa melakukan pukulan bulu tangkis. Okey, maksudnya ni adalah tahap awal, tahap yang mula-mula sekali. Maknanya baru nak belajarlah. Okey, gambar di sini, atlet memerlukan bimbingan jurulatih bagi menguasai kemahiran asas. Okey, baru asas. Ini untuk tahap kognitif. Tahap gabungan. Tahap ini merupakan tahap pertengahan dalam proses pembelajaran kemahiran motor. Pada peringkat ini, atlet telah menguasai sepenuhnya kemahiran asas yang telah diajar dan diperlukan oleh mereka. Atlet juga sudah mahir menentukan strategi yang terbaik untuk melaksanakan kemahiran tersebut. Sebagai contoh, dalam permainan badminton, sekiranya mendapat hantaran separuh gelanggang dengan bulu tangkis yang tinggi, atlet akan menghadapi persoalan sama ada untuk smash ataupun membuat hantaran balas yang mengelirukan kepada pihak lawan. Perkara yang paling penting adalah atlet tidak lagi memerlukan arahan jurulatih. Sebaliknya sudah mampu untuk melakukan pembelajaran aktiviti kendiri. Okey, pada level ini, atlet dah agak mahirlah untuk membuat kemahiran. Okey, kalau macam dulu, kalau yang ini kita ambil pada tahap gabungan, badminton, bola tinggi je, coach akan cakap smash. Macam tu. Tapi pada tahap gabungan, coach dah boleh relax. Atlet dah boleh buat kemahiran sendiri. Pada tahap ini, coach hanya boleh perhatikan saja prestasi atlet. Tahap autonomi.
Tahap ini merupakan peringkat yang paling tinggi dalam proses pemerolehan kemahiran motor. Pada peringkat ini, segala pergerakan kemahiran yang dihasilkan seolah-olah berlaku secara automatik. Atlet menguasai kesemua kemahiran asas. Atlet-atlet yang bertanding di peringkat tinggi seperti Olimpik atau kejohanan peringkat kebangsaan seperti SUKMA, Liga Super dan sebagainya dianggap mencapai tahap kemahiran autonomi. Ini tahap yang dah tertinggi lah. Okey. Jenis praktis. Praktis didefinisikan sebagai melakukan aktiviti secara berulangan dengan kekerapan yang tinggi. Okey, faham praktis? Membuat aktiviti berulang-ulang dan kerap. Praktis yang berkesan akan menghasilkan proses pembelajaran yang bergantung pada adaptasi fisiologi dan motor. Antara konsep asas teknik praktis yang perlu diketahui oleh atlet ialah konsep praktis spesifik dan praktis variasi terhadap pemerolehan kemahiran motor. Okey. Kita tengok di sini. Ini praktis spesifik. Ini praktis variasi. Kaedah praktis yang mengkhususkan kepada sesuatu lakuan. Spesifik kan. Okey. Lakuan tu kita khususkan. Kalau variasi, kaedah praktis yang menekankan kepada variasi lakuan dalam satu praktis. Okay. Banyakkan lakuan dalam satu sesi. Yang di sini khususkan pada sesuatu lakuan. Contoh kalau murid atlet baru badminton, berlatih servis saja. Yang di sini lepas servis bergerak ke belakang buat lob ataupun ini tu campurkan lakuan. Okey, yang hijau ni pula bertujuan mengukuhkan sesuatu kemahiran yang spesifik. Tadi servis saja, so dia akan mahir servis sahaja. Yang sini pula bertujuan untuk mengukuhkan pembinaan asas kemahiran. Maknanya satu set tadi tu, yang di sini tu, servis, lob, smash, tapping. Jadi dia mahirkan asas. Untuk sini, contoh dalam permainan bola sepak, praktis spesifik dapat dijalankan bagi mengukuhkan kemahiran penalti. Iaitu pemain akan berlatih menjaring penalti dengan cara yang konsisten lah. Okay, di sini, contoh dalam bola sepak dapat dijalankan bagi mengukuhkan kemahiran menjaringkan gol. Dalam seperti tersebut, pemain akan berlatih menjaring daripada pelbagai jarak. Contoh di sini tadi, hanya penalti je. Letak di dot penalti tu, titik tu, sepak situ je. Ulang sampai mahir. Di sini, jarak sekian-sekian, tambah jarak belakang lagi, belakang dan belakang lagi. Itu maksudnya. Kesan praktis spesifik daripada positif dan negatif. Untuk positif, mengukuhkan suatu kemahiran yang spesifik. Kemahiran spesifik dapat dicapai dalam tempoh masa tertentu. Peningkatan yang baik sehingga kemahiran spesifik dapat dicapai. Jika kesan negatif pula, hanya mahir dalam kemahiran yang dibelajar sajalah tadi. Okey, kalau serve badminton, serve je yang dia mahir lah. Okey. Kesan praktis variasi pula, positif, negatif. Kalau positifnya, meningkatkan pembinaan asas kemahiran. Kadar peningkatan kemahiran meningkat dalam satu tempoh yang tertentu, meningkatkan kelajuan dan ketepatan servis. Contoh. Negatif, memerlukan tempoh masa yang lama. Okey. Itu kesan variasi lah. Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh dikeluarkan dalam bab ini. Okey, untuk objektif, dia akan tanya apakah maksud pembelajaran motor. Berikanlah jawapan di situ. Yang kedua, apakah maksud praktis? Okey. Yang ketiga, apakah tahap kemahiran yang tertinggi dalam pembelajaran kemahiran motor? Itu ada 4 jawapan. Yang nombor 2 tu boleh tanya pula, apakah maksud praktis variasi? Ataupun tanya apakah maksud praktis spesifik. Itulah dia punya contoh soalan. Untuk struktur pula, berikan 2 perbezaan praktis spesifik dan praktis variasi.
Dia minta bezakan. Yang kedua tu, terangkan 2 kesan positif. Ada 6 markah situ. Okey. Bagilah 3-3. Okey, untuk esei, terangkan tahap pembelajaran kemahiran motor dan ciri-cirinya. Ni agak susah lah. Okey, apakah tahap tadi tu dan ciri-cirinya, ada 10 markah situ. Yang kedua, kebat, cadangkan satu sesi praktis yang melibatkan kemahiran smashy dalam sukan badminton. Itulah antara contoh soalan yang boleh dikeluarkan dalam bab ini. Okey, sekian dari saya untuk kali ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.